Okey, sekarang kita dah bersiaran di Facebook. Assalamualaikum semua, selamat pagi, apa khabar? Harap semua sihat-sihat semua. Okey, terima kasih kerana sudi menyertai program kita pada hari ini, anjuran My Book Move Club, iaitu sempena KL World Book City KL Baca. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelaras program kita pada hari ini, iaitu Cik Puan Rahmah, seorang penulis dan sekarang aktif sebagai ghostwriter dan juga transcriber. Okey, anda semua dah ready untuk program hari ini? Peserta-peserta semua dah ready? Okey. Hari ini kita akan dengarkan tips fit, tips sihat dalam masa 1 jam hari ini dalam program kita Fit Ukur Diet di Badan Sendiri. Okey, bersama saya hos anda Fatin Kerry dan juga jemputan kita yang bukan calang-calang, itu Tuan Arif Sukri. Okey, sebelum tu kita memperkenalkan Tuan Arif Sukri. Beliau merupakan seorang pengasas, Ustaz Fitness Training and Consultant yang telah membantu lebih daripada 1,000 orang dalam mengurangkan berat badan secara sihat. Kini beliau juga bergerak aktif sebagai seorang jurulatih bertauliah dan sering diundang oleh agensi kerajaan, NGO dan juga Persatuan Pelajar IPT sebagai jurulatih dan penceramah kecergasan di seluruh Malaysia. Okey, kita tanpa membuangkan masa lagi, kita mempersilakan Tuan Arif Sukri untuk memberikan penyampaiannya pada hari ini. Okey, kalau ada macam persoalan ataupun pertanyaan boleh tinggalkan di chat box untuk peserta di Zoom dan juga untuk yang tengok live kita di Facebook boleh tinggalkan di komen. Okey, persilakan Tuan Arif Sukri. Okey, baik, terima kasih kepada kita punya moderator pada hari ini, Saudari Fatin Umaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat. Sihat? Sihat. Saya bila dalam program biasanya saya akan buat secara offline. Kita akan nampak tahu depan kita ada berapa orang. Kita akan tengok gerak-geri tangan dia macam mana, interaksi mata sebagainya. Boleh tak kalau untuk pagi ni saya nak tengok interaksi, adakah anda masih bersama dengan saya? Boleh tak kalau saya sebut hello hello dan jawabnya yes yes? Boleh? Boleh. Boleh. Supaya saya nak kita ada orang kata masih lagi berkomunikasi. Risau-risau takut internet masalah ke? Saya dah cakap panjang tiba-tiba masih lagi dekat sini anda macam tuan-tuan umpan macam tak dapat lagi kan. Okey, boleh kita cuba Hello hello. Boleh. Yes, yes. Hello hello. Yes, yes. Yes. Okey, cantik. Kalau macam tu maksudnya kita bertemu lah kita punya komunikasi tu. Boleh tak kalau saya nak tukar arahan, kalau saya sebut yes yes, anda jawab hello hello. Boleh. Boleh ya? Okey. Yes yes. Hello. Hello. Okey, nice. Saya dengar suara Puan Husna, dengar suara Puan Zulaika, dengar suara Tuan Anik ada sekali dengan kita pada hari ini, Puan Fauziah. Okey, baik. Selamat datang saya ucapkan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk seminar Ukur Diet di Badan Sendiri, anjuran daripada kelab buku yang hebatlah dekat Malaysia ni, antara penggerak-penggerak utama penulis-penulis buku. Dan sebelum kita mula, boleh tak saya minta tuan-tuan dan puan-puan jangan memandang saya seperti seolah memandang satu kisah seram yang tuan-tuan dan puan-puan seperti macam ayam yang saya tunjuk dekat skrin ni. Nampak ke pada skrin? Nampak. Jelas ya? Okey, saya minta hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu, hari kita bercuti, kita berehat dan ada masa kita bersama keluarga. Jadi tolong jangan pandang saya macam ni lah sebab kadang saya risau bila bercakap ni orang dia pandang semacam dia macam takut dia ni, sebab saya tak pernah lagi lah, walaupun saya pernah besar satu ketika dulu tapi tak ada lagi lah dalam sejarah nak makan orang lagi lah. Jadi harap hari ni kita santai saja untuk program ni dan kalau ada sebarang soalan nanti kita boleh komunikasi sama-sama insyaAllah. Hello hello. Yes yes. Yes, yes. Ada internet yang lambat dia sampai tu orang dah jaya dia. Tak ada masalah itu tuan-tuan, itu masalah internet, tak ada masalah tuan-tuan. Jadi tak ada masalah.
Yes, yes. Hello. Hello. Okey, Alhamdulillah. Saya masih lagi berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan. Saya risau kadang-kadang sebab dulu pernah ada kes yang Zoom ni dihack. Tengah cakap dengan program sekian ni, meeting ni, tapi dapat dekat meeting orang lain. Jadi masalah lah. Jadi saya harap ini memang program yang betul, ukur diet di badan sendiri dengan peserta-peserta yang telah berdaftar dengan program pagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan, pagi ni kita akan belajar satu benda nama dia ukur diet di badan sendiri, yang saya rasa semua orang dah faham tentang diet. Cuma apakah perincian, nanti kita akan kongsikan beberapa mitos yang popular, beberapa mitos yang sering menjadi banyak capaian di internet, macam-macam orang cerita, tapi insyaAllah ini kita akan kupas satu persatu pada hari ini. Okey, saya akan kongsikan tentang introduction of wellness to wellness lah. Maksudnya apakah pengenalan kita terhadap kecergasan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan pada pagi ni ya. Yang ada hari ni Tuan Anik Ram, Puan Fauziah tadi ada, kemudian adalah kawan-kawan kita yang lain pada hari ini. Saya nak tanya, bila sebut tentang fitness, Tuan Vicky Chan, Vinci, okey. Hakim Yahya, Tuan Hakim Yahya sebut nampak. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hello tuan. Yes. Alhamdulillah, sampai tuan. Baik, sampai. Baik, pagi ni saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada program pagi ni, bila sebut tentang diet, apakah yang terbayang dengan tuan-tuan dan puan-puan punya pemikiran? Adakah tuan-tuan dan puan fikir yang kena kurus ke, badan macam ni ke? Saya akan tanya tuan-tuan dan puan. Okey, kalau sebut tentang diet, kalau saya tunjuk gambar yang ada dekat skrin sekarang. Okey? Ada gambar skrin. Tuan-puan rasa dia macam mana keadaan fizikal dia? Nampak fit ke? Nampak kurus ke? Macam mana? Boleh respon. Kurang Boleh sikit. buka. Kurang sikit Tuan Anik dia kata kurang sikit. Kurang macam mana tuan? Rasanya dalam komposisi nutrisi badan tu macam tak proper lagi lah. Tapi confident tu penting. Betul tuan, confident tu penting. Okey, Tuan Anik dia cakap badan komposisi tak berapa cantik lah. Sebab ada kurus. Kalau saya tanya orang perempuan ni, dia pun cakap ni kurus sangat lah. Dia kata ini bukan diet. Tapi jangan terkejut sebab ada orang yang dia anggap diet dia nak badan macam ni. Bagi mereka kurus mesti nak kurus macam ni. Okey, sekarang saya tunjuk gambar kedua. Nampak gambar ni? Okey, saya nak tanya Cik Puan Zulaika Ali. Apakah pandangan terhadap orang macam ni? Adakah ini diet ataupun macam mana? Cik Puan Zulaika. Susah nak jawab. Jawab tak apa. Saya nak tanya pandangan hari ni sebelum kita pergi lebih jauh. Ini bina otot kan? Bina otot. Nampaklah. Nampak seram tak? Seram sikit. Seram. Betul lah. Tuan Hakim, saya tanya Tuan Hakim. Tuan Hakim, otot macam ni okey ke tuan? Ketuan pun geli kan? Ikut kepada orang lah. Ikut pada orang lah. Tuan sendiri macam mana? Idamkan macam ni ke tuan? Saya tengok tuan mungkin nampak macam idam macam ni ke? Tak kot. Okey sebenarnya ada nak tambah apa dia? Tuan Anik, okey ke tuan Anik? Badan idaman ke tuan Anik? Tak sangat lah untuk saya. This is not like macam too much body mass. Too much body mass. Okay, nice. Okay. Perbezaan gambar yang pertama dengan gambar kedua, ini too much lah untuk body mass untuk seorang. Tapi saya nak bagi tahu ada orang yang dia kata diet mesti macam ni. Mesti badan macam ni. Tapi hari ni kita nak clearkan benda ni bahawa diet tak semestinya macam ni. Okay. Yang ketiga tuan-tuan. Nampak gambar baru tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Nampak tak gambar baru?
Lelaki berbaju biru. Ada nampak semua? Nampak. Cik Puan Zulaika Ali, macam mana Cik Puan? Pandangan Cik Puan untuk orang yang macam ni Cik Puan? Diet, dia kata aku diet tapi macam ni je lah diet aku. Okay lah, jadi bahagia. Ni obes ni. Oh, just terus obes lah. Okay. Tuan Anik, macam mana Tuan? Betul lah kata Cik Zulaika tu. Oh, betul lah. Obes Badan lah. berlebihan lah. Berat badan berlebihan. Berlebihan. Puan Fauzia? Puan Fauzia, gambar kita ni. Puan Fauzia, badan macam ni. Okey ke Puan Fauzia? Dia kata, saya okey dia kata. Isteri saya suka. Yelah, nampak kalau secara asas nampak macam comel lah. Tapi mungkin kalau sibuk bekerja dan tak ada masa untuk fikirkan tentang Saya kurang clear Puan Fauzia. Tak berapa dengar. mungkin dia dari segi fizikal nampak macam comel sebab saiz macam ni. Tapi Okey, nampak Puan Fauzia kata nampak macam comel. Tapi dia ada tambah tapi-tapi tu. Ayat penyataan bila dia ada pujian tapi dia masukkan ayat nafi tapi pula mesti something nak kena lah. Jadi nampak comel tapi okey macam tu. Okey. Sebenarnya tuan-tuan yang saya muliakan, dalam diet ni dia ada pelbagai level yang tertentu. Sebab tu tajuk kita hari ni adalah ukur diet di badan sendiri. Saya tunjukkan gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama adalah seorang yang kurus. Dia target diet dia nak kurus tapi kurus yang teramat. Gambar yang kedua, badannya penuh dengan sel-sel protein, sel-sel otot yang sangat banyak, muscle mass dia pun sangat tinggi. Dan yang ketiga, dia lebih kepada fat dia pun juga agak tinggi. Tapi tuan-tuan, kalau saya tunjuk gambar yang terakhir ni, tuan-tuan kenal tak siapa? Kenal? Captain America. Captain America. Okey, siapa ingat lah filem Endgame Avengers Endgame kan? Okey, Tuan Hakim. Tuan Hakim, kalau badan macam ni Tuan Hakim prefer Tuan Hakim? Prefer. Prefer nampak sebab apa Tuan Hakim? Nampak tegap. Nampak tegap, tak besar sangat Stable lah. Stable lah. Puan apa Puan Zulaika ada ni? Ada lagi? Okey, saya nak tanya Puan Zulaika Ali. Macam mana dengan orang ni? Gambar yang keempat. Ni fit bagus. Sikit bagus Fit. Dia body fit. Fit. Oh, body fit. Tuan Anik, macam ni ke Tuan Anik? Target macam tu? Ya, lebih kurang macam ni lah. This is an ideal Lebih kurang body. macam ni Ideal body lah. Okey, Tuan Anik, Tuan Hakim tu kaum wanita pun dah menjawab. Jadi dia kata nampak lebih tak scary lah gambar ni berbanding gambar yang banyak otot tadi kan. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan, apa yang saya tunjukkan gambar last kali Steve Rogers, Captain America ni, saya bukan nak cakap badan kita memang kena macam dia. Bukan bermaksud diet badan kita memang kena macam dia untuk seorang lelaki lah. Tapi apa yang kita nak adalah diet kita mesti sesuai dengan keadaan badan kita sekarang. Ataupun dengan kata saintifiknya, orang akan cakap ukur pada BMI kita sendiri. Okey, ukur pada BMI kita sendiri. Ada orang yang dia tinggi, dia mungkin sesuai untuk badan dia sedikit besar sebab dia tinggi. Jadi dia boleh cover dengan dia punya ketinggian. Ada orang dia rendah jadi dia kena kecilkan sedikit badannya. Sebab tu dalam diet kita tak boleh nak follow orang tu punya diet, orang ni punya diet. Yang penting kita kena buat diet ikut kita punya keperluan badan kita sendiri. Okey tuan-tuan. Hello. Yes. Okey, alhamdulillah masih lagi dapat bersama dengan saya. Risau takut tak menyambung nanti. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ni tuan-tuan dan puan syukur langkah permulaan kita untuk diet sebenarnya apa tuan-tuan dan puan? Kalau boleh sebutkan kepada saya. Apa langkah permulaan? Tuan Hakim, permulaan kita nak diet apa Tuan Hakim? Niat kena betul lah. Niat betul. Okey, ini memang innamal a'malu binniat lah ya. Niat betul lah. Tuan Anik,
apa langkah permulaan yang tuan rasa kita perlu buat dalam diet? Analisa diri sendiri. Analisa diri sendiri. Nice. Satu jawapan yang menarik. Okey, Cik Puan Husna. Puan Husna, apa Puan Husna? Angka permulaan diet yang Puan Husna rasa? Kena timbang dulu. Timbang dulu. Oh, okey. Semua tu skema jawapan tu adalah jawapan. Tapi sebenarnya jawapan yang paling utama adalah kita cari mentor. Dia sebenarnya bukan dalam diet pun. Kalau kita nak belajar menulis, saya sendiri merupakan seorang penulis. Antara guru yang terawal saya dalam bidang penulisan dulu, Cik Puan Azhar lah. Cik Puan Azhar, Cik Puan Rahmah. Ni semua guru-guru penulisan saya pergi pada tahun 2016. 2016 punya belajar, 2018 baru keluar buku. Ambil masa 2 tahun dia peram ilmu tu. Tapi dalam mana-mana perkara pun tuan-tuan, Tuan Anik, Tuan Hakim, Cik Puan Zulaika, Puan Fauziah, semua sekali adalah dalam diet sekalipun kita kena cari mentor kita. Kita kena tahu siapa guru kita dan apakah penyampaian ilmu yang dia nak bagi kepada kita. Sebab tanpa guru kita tak akan berjaya dan kita akan buat diet tu macam tak stabil. Kalau kita buat kewangan kita pun tak cantik. Kalau kita belajar tentang gunting rambut pun dengan orang tak kena tak jadi juga tuan-tuan perempuan. Jadi alhamdulillah ini kita dapat bertemu dengan bukan saya nak kata saya mentor yang baik, tapi kita nak kongsikan sedikit banyak pengalaman dan perkongsian ilmu yang saya dapat daripada apa yang telah saya pelajari insya-Allah. Okey, tadi saya rasa dah kenalkan diri. Moderator kita dah kenalkan diri. Cakap banyak kan, hello yes tapi tak kenal diri secara detail lah. Hello. Yes. Alhamdulillah, internet saya okey lagi, internet tuan-tuan puan okey lagi. Okey, nama saya Muhammad Arif Muhammad Syukri. Saya merupakan trainer lah kepada Ustaz Fih, training consultant, free athlete untuk atlet Malaysia, dalam kelab free athlete Malaysia. Saya juga merupakan seorang certified coach lah daripada National Association for Strength and Conditioning. Jadi macam kalau ada penceramah agama dia nak bercakap dekat masjid, kena ada tauliah jaiz, kena ada tauliah jakim. Jadi saya nak bercakap bidang fitness, saya mesti ambil exam, saya mesti ambil test. Jadi yang beri lesen kepada saya tauliah adalah daripada NASC lah, NASC Malaysia yang beri lesen tauliah daripada sini. Kemudian tuan-tuan saya juga pernah menjadi jom leader. Siapa tahu jom kurus kat sini? Kevin Zahari? Kenal? Kenal, alhamdulillah. Okey, jom kurus. Pernah jadi team leader. Dan orang penduduk panggil ustaz-ustaz ni sebab saya juga seorang mutawif lah. Mutawif dengan Andalusia Travel and Tour. Dan saya merupakan salah seorang yang pernah obes dulu jugalah. Saya pernah obes. Ini berat saya 130 kg. 130 kg dengan usia 21 tahun waktu ni. 21 tahun usia saya. Waktu ni gambar dekat Pengajian Indonesia lah. Jadi daripada pengalaman ini saya banyak kongsikan di akhbar, kemudian alhamdulillah banyak juga page-page yang kongsi, dan sekarang ni saya juga merupakan seorang penulis lah, penulis buku Diet Tanpa Stres keluaran Galeri Ilmu. Okey. Ya, ini buku dia, saya tunjuklah buku Diet Tanpa Stres. Siapa yang belum baca boleh dapatkan dekat luar, dekat saya tak dapat lah. Ni saya bagi contoh je, Diet Tanpa Stres, mungkin boleh tengok di kedai MPH ataupun galeri ilmu yang berdekatan dengan tuan-tuan puan. Okey, tuan-tuan puan, apakah kerisauan besar kita dalam diet ni, dalam penurunan berat badan ni adalah kita sekarang pernah dikeluarkan berita satu ketika dulu, iaitu Malaysia adalah negara orang gemuk. Okey, Malaysia negara orang gemuk ni cerita 2014, 2015 ya. Malaysia negara orang gemuk. Okey. Hello. Yes. Alhamdulillah masih menyambung. Saya risau connection saya terputus. Okey. Amaran 1 daripada 6 kematian di Malaysia berpunca daripada penyakit jantung. Dan ini antara melibatkan kematian yang tertinggi lah sebenarnya. Tuan-tuan, saya nak tengok, nampak tak dekat kita punya skrin sekarang, info peratusan penduduk Asia Tenggara yang dibuat pada 2014. Nampak ya? Saya nak tanya, sekarang kita pergi step by step. Tuan Hakim,
negara mana yang paling rendah percentage of fat ataupun masalah kegemukan dekat Asia Tenggara? Paling rendah, paling kecil. Vietnam. Vietnam. Betul, 10.2%. Okey, Tuan Anik, nombor 2 siapa jatuh? Kemboja. Kemboja dengan 12.1%. Puan Zulaika, 3 siapa? Laos. Laos. Puan Fauzia, yang keempat siapa Puan? Siapa? Myanmar. Myanmar, betul? Yang kelima, tanya moderator. Fatin, saudari Fatin. Yang kelima siapa yang obes? Indonesia. Indonesia 21%. Indonesia Raya. Okey, seterusnya sampai Indonesia siapa? Tuan Hakim? Filipina. Filipina, kemudian saya sambung Filipina, Singapura, Thailand dan yang terakhir apa tuan-tuan? Malaysia. Tada. Okey tuan-tuan, kalaulah berlaku peperangan dunia ketiga berlaku dan melibatkan negara-negara Asia Tenggara, negara Malaysia adalah negara yang takkan kalah. Jika peperangan dunia berlaku. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Cukup makan tak tuan-tuan? Tuan Hafiz dia kata cukup makan tak? Cukup makan tak akan menyebabkan kita menang tuan. Yang menyebabkan kita menang adalah kerana kita mempunyai satu benteng yang paling besar tuan-tuan. Tengok Malaysia mempunyai benteng pertahanan yang paling besar sekali. Benteng manusia. Mesti kita menang. Benteng pertahanan kita kuat, kita paling besar antara negara-negara Asia Tenggara yang lain. Jadi ini kerisauan kita lah tuan-tuan. Hello. Yes. Alhamdulillah. Okey, masih bersama saya. Okey tuan-tuan, saya nak kongsikan satu kisah, sebelum saya masuk kepada technical diet. Sekarang ni kisah ni pernah berlaku pada tahun 2017 daripada kawan kita. Nampak gambar yang saya tunjukkan ni? Nampak ya? Okey tuan-tuan, sahabat ni kita ni nama ni adalah Muhammad Faisal ya tuan-tuan. Faisal ni dia asal daripada Terengganu. Asal daripada Terengganu. Dan dia menghadapi masalah apa tuan-tuan? Sukar bernafas. Kita malam-malam bila angin terlalu kuat, kipas pusing pun kadang kita payah nak bernafas. Tapi Faisal ni dia ada masalah kesukaran bernafas disebabkan apa tuan-tuan? Dia ada masalah penghidap masalah obesiti dengan berat dia 286 kg. Okey, 286 kg berat dia. Tuan-tuan, Faisal ni dia nak pergi mana-mana pun dia kena panggil Jepam untuk bawa dia daripada satu destinasi ke satu destinasi, walaupun ketika itu dia nak mendapatkan rawatan, nak pergi hospital je, kena ada Jepam dengan menggunakan lori hidrolak untuk angkat dia. Ini Faisal. Kisah ni dekat Metro lah tahun 2017. Kemudian satu ketika Faisal ni, sahabat kita Faisal telah dimasukkan ke ward Sultanah Zahirah di Kuala Terengganu disebabkan dia ada masalah sukar bernafas. Dan bila dia masuk ward tu, baru dia timbul kesedaran yang rupa-rupanya dia obes. Rupa-rupanya dia memang ada masalah kesihatan. Sebelum ni dia macam tak sedar, dia macam makan je, relax je makan. Tapi bila dia masukkan kat ward, baru dia perasan dia merupakan orang yang lain daripada orang lain. Berat badan dia berlebihan, dia ada masalah paru-paru, dia ada masalah jantung dan akhirnya dia terlantar dekat ward. Kemudian tuan-tuan, apa yang dia buat? Seorang coach daripada Bukit Jalil datang ke rumah Terengganu untuk beri personal training secara percuma kepada Muhammad Faisal ni. Dia nak bagi semangat balik supaya turun ke badan. Alhamdulillah dalam masa lebih kurang 2 minggu, beliau berjaya turunkan hampir 15 kg berat badannya. Dalam masa 2 minggu. Okey. Ini nanti saya cerita kenapa orang badan besar lebih mudah untuk turun. Okey.
Dia turun berat badan dalam masa 15 kg dalam tempoh 2 minggu. Namun pada satu malam, beliau terpaksa dikejarkan semula ke hospital. Ketika ini, waktu tu orang dah, bila dia dah turun berat badan, dia macam ada kesedaran dan orang wawancara dia kata kalau boleh, dia kata jangan jadi macam saya. Dia kata jangan jadi macam saya, bila dah besar macam ni baru saya ada kesedaran nak berubah. Dan jadi dia minta kepada orang yang masih lagi mempunyai obesiti tahap 1, 2, 3 yang baru-baru lagi untuk berdiet. Namun tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayanginya. Beliau pergi juga menghadap Ilahi. Tapi apa yang saya sampaikan di sini bukanlah tentang kisah kematian Faisal, tetapi saya nak tunjukkan macam mana orang yang berat 286 kg juga berusaha untuk menurunkan berat badan. Dia juga sebelum dia meninggal dia cakap, kata kalau kita nak jaga badan kita, tak nak menyusahkan orang, kita kena reduce kita punya weight agar hidup kita akan lebih dimanfaatkan. Jadi Faisal ni dia menyesal sebab hampir separuh hidup dia berada di dalam rumah dan perlukan bantuan untuk mandi, bantuan untuk kesihatan dan sebagainya. Hello. Yes. Tuan-tuan dapat ikuti kisah Faisal, saudara Faisal? Dapat. Okey, alhamdulillah. Puan Fauziah dapat ya. Alhamdulillah. Tuan Hakim, Puan Zulaika, alhamdulillah ya. Okey. Sekarang saya nak tunjuk satu video daripada mutarjim klip kepada kisah Saidina Umar. Saya akan play, mungkin tuan-tuan boleh tengok insya-Allah. Okey. Satu video klip ni dia ada tunjuk tentang Saidina Umar. Dia berjalan dekat satu pasar, kemudian ada orang tu Saidina Umar tunjuk dekat orang tu, dia kata apa ini? Saidina Umar tanya dia. Lepas tu dia tunjuklah perut dia, kata ini adalah rahmat Allah. Maksudnya macam kita sekarang kita guna istilah inilah tanda orang bahagia, perut besar. Tapi Saidina Umar ni kita tahu sikap dia macam mana. Dia cakap ini bukan bahagia tapi azab Allah. Jadi kata dia pun bagi khutbah kat situ, dia cakap wahai manusia, janganlah kamu berperut besar kerana ia akan melambatkan kamu untuk solat dan menyebabkan kamu boros. Okey tuan-tuan, hello. Yes. Hello. Okey, sekarang kita rehat sekejap boleh? Kita buat senaman mulut boleh? Saya nak ajar tuan. Ada orang dia kata nak bagi kurus mulut, kurus pipi kan. Saya nak saja satu senaman ni. Jadi saya harap kita boleh buat lah. Okey, tuan. Mulut kita ni dia ada dekat ni ada banyak sel-sel otak dekat bahagian muka kita. Okey, saya nak ajak buat senaman mulut pertama. Semua sekali buat macam ni. Okey? Gangga mulut 1, 2, kita buat 8 kali Saya kira 8 ni kita buat senaman. Boleh tuan-tuan? Boleh. Moderator pun kena buat 1, 2, 3. Okey, stop. Jangan lama-lama tuan. Nampak pelik, nampak hudul tuan-tuan. Sekarang kita bagi nampak handsome kita tuan-tuan. Kita buat 8 juga. 1, buat macam ni Yang tu Okey, biasa kat offline saya suruh tengok orang sebelah. Tapi tak ada tengok sebelah, kita tengok skrin masing-masing. Tengok rupa kita masing-masing bila buat ni. Okey? Saya pun scary tengok muka saya tuan-tuan. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, tuan-tuan. 3, 4, 5, promosi buat. 6, 7, 8. Oh, saya paling tengok sekali kan tuan-tuan. Dalam ni kalau saya boleh bagi hadiah, saya bagi kat Tuan Hakim tuan-tuan. Nampak Tuan Hakim paling saya nombor 2 saya bagi kat Tuan Hafiz. Okey tuan-tuan. Senaman mulut. Tapi dia baguslah untuk otak kita. Ada banyak lagi.
ada macam buat macam mulut macam dia ni untuk dapatkan tulang rahang yang baik. Ini beberapa senaman lah kita santai-santai je pagi ni. Okey tuan-tuan, kita akan pergi fokus kepada teknikal diet dalam masa setengah jam yang terakhir ni, lebih kurang. Teknikal diet kita tuan-tuan. Kita akan belajar dan kita lalu. Tuan Hakim, setakat sekarang boleh ikut tuan? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Puan Zulaika boleh ikut setakat sekarang? Boleh. Okey, ada lagi yang ikut Puan Vinci, Vinky Chan. Okey, saya lalukan juga. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Puan Fauzia boleh ikut ya? Okey, boleh tuan. Okey, baik. InsyaAllah. Baik, sekarang ni saya nak bagi kepada masalah orang Malaysia tentang diet. Kadang-kadang kita tengok kat Facebook banyak sangat orang tunjuk tentang tip diet, teknik diet, nak kurus dan sebagainya. Kadang sampai kita pun tanya, kita jadi macam Ustaz Mahdi ni. Kita tengok, la ilaha illallah, apa benda kau post ni. Kita pun macam pening. Tengok pasal diet ni kan, macam-macam mazhab. Okey, sekarang saya nak tunjuk kat sini. Pernah tak bila orang cakap, kalau diet kena minum air banyak? Tuan Hakim, pernah dengar kalau nak diet kena minum air banyak? Pernah. Pernah Tuan Hafiz, orang pernah dengar tak cerita ni? Pernah? Minum air masak banyak. Kena minum masak banyak. Kadang ada yang sarankan 4 ke 5 liter sehari. Betul? Betul. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, minum air berlebihan, kena ambil tulis dan catatkan, minum air berlebihan semasa diet boleh merosakkan buah pinggang kita. Boleh merosakkan buah pinggang kita. Jadi Puan Fauzia, Puan Zulaika, lepas ni, kalau nak diet yang baik, pastikan air yang kita minum cukup untuk diri kita sendiri. Cukup untuk diri kita sendiri. Nak tahu macam mana? Kita pergi tandas, kita buang air. Bila kita keluar urin kita tu, pastikan urin kita tu jernih. Warna jernih. Selagi warna jernih, selagi itulah badan kita dah cukup dah air badan. Kalaulah urin kita warna kuning lagi, nak perang sikit, maka kena banyakkan lagi minum air. Sebab tu kalau orang tanya saya, pernah dengar tak ada istilah, saya nak tanya Puan Zulaika, pernah tak dengar istilah kalau diet ni 20 kilo, you kena minum 1 liter air. 20 kilo, 40 kilo maksudnya 2 liter air. Kalau 60 kilo, 3 liter air. 1 liter air mewakili berat 20 kilogram. Pernah dengar tak? Pernah. Pernah kan? Okey, saya dulu pun macam tu juga tuan-tuan. Bila diet, namanya diet, kita orang kata 20 kilo, 1 liter air. 40 kilo, 2 liter air. Kalaulah berat orang tu 100 kilogram, maksudnya kalau 20 kilo 1 liter air, kalau orang tu berat 100 kilogram, dia kena 5 liter air sehari. Wih, banyak tu. 5 liter air. 5 liter air sehari sangat banyak tuan-tuan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan di sini, kalau Tuan Anik baru selamat datang. Tuan Anik tadi lost tadi internet Okey, sekarang kita tengah bincang tentang apa masalah orang Malaysia lah bila diet Saya nak ceritakan sini, ada orang dia cakap bila diet dia kena minum air berlebihan. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita diet ni, air kita minum biarlah sekadar keperluan kita sahaja. Biar sekadar keperluan kita sahaja. Okey? Walaupun katalah, dan setiap hari tu akan ada perbezaan. Kalau ada hari panas, minum air banyak sikit. Kalau hari tu kurang berpeluh, tak perlu minum air banyak dah. Jadi yang penting air kita ukur pada warna urin kita. Kalau jernih, okey, paslah air tu. Kalau masih lagi orang kata kuning-kuning, better terus minum air. Okey, jelas tuan-tuan? Jelas. Okey, alhamdulillah. Cari teh kurus. Orang Malaysia kata nak kurus, cari teh. Orang banyak PM saya dekat Messenger, dekat FB, ya Rabbi. Sehari beratus mesej tanya kadang soalan yang sama sampai 20 soalan. Coach, teh apa yang sesuai untuk kurus? Teh apa yang sesuai untuk kurus? Sebenarnya tuan-tuan, saya nak tanya Tuan Anik, pernah dengar tak teh kurus Tuan Anik? Pernah dengar? Dia cakap minum teh kurus kan? Dia slimming tea. Slimming tea.
Okey, hari ni kita belajar, saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan, tidak ada teh kurus kat dunia ni. Tidak ada teh kurus. Jadi kalau tanya saya, coach, kalau saya nak diet, teh apa yang sesuai? Teh yang mampu dibeli. Okey, teh yang mampu dibeli dan teh yang mampu diminum. Dia teh apa pun tak ada masalah dalam diet ni. Sebab kandungan teh kebanyakannya semuanya sama, antioksidan dia tinggi, ada kafein sedikit dan nak kata membantu kurus, tidak. Kurus mesti dengan jaga makan. Jadi saya harap lepas ni tak ada lagi yang cari teh, pilih teh mana-mana sebab semua teh tak ada super magic power ni. Teh boh pun boleh minum. Sebab kadang-kadang bila dia fikir dia diet, saya nak cari teh ini, cari teh yang mahal-mahal tu. Padahal dia boleh cari je teh boh yang murah. Jadi teh kurus tak ada dalam secara diet. Ada orang makan pil kurus, saya harap tak ada lah yang makan pil kurus. Ingatlah saya nak beritahu, dalam diet ni kalau orang pil kurus ada, tentulah ahli farmasi dan doktor akan kurus. Ahli farmasi dan doktor akan kurus bila ada pil kurus. Kadang kita mungkin kadang tuan-tuan mungkin ada pengalaman kan, pergi hospital klinik kan, doktor tu kata awak ni berat dan naik ni, kenalah kurus sikit, tapi doktor tu menggemuk. Kita pun macam kenapa lah macam ni lah. Jadi sebab kita nak tunjukkan dekat hospital tu tak ada pil kurus, tak ada ubat kurus. Jadi saya harap tak adalah yang tentang pil kurus. Pernah tengok pernah ada masalah ni tuan-tuan? Gambar yang ini? Puan Zulaika pernah ke muntahkan makanan? Tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi lah Puan Fauziah pernah muntahkan makanan tak? Kan takut gemuk. Kat masa ni tak ada. Belum lagi tak ada Bulimia. Tuan Hafiz mungkin tip kurus Tuan Hafiz buat macam ni ke tuan? Saya tak pernah buat macam tu lah. Tapi apa ni, bulimia dia panggil tuan? Dia betul. Dia sebagai pada masalah disorder mental lah. Masalah mendorong untuk jadi bulimia. Nasib baik membaca. Okay. Mantap lah buat study dulu. Okey, ini masalah psikologi orang yang ada masalah bulimia. Bila dia makan, dia nak muntahkan banyak makanan. Tuan-tuan, saya nak maklumkan bila kita diet ni, once kita dah makan, makanlah. Jangan terlalu ketat dengan diet sampai kita ada masalah psikologi macam ni. Dia sebenarnya dalam diet tidak ada istilah termakan. Contohnya termakan burger waktu malam. Termakan. Dia sebenarnya bukan termakan. Tuhan buat tindakan tu atas gerakan diri kita sendiri. Kalau termakan dan salahkan Tuhan, itu dah akidah salah tu. Maksudnya kalau kita termakan, just makan je. Okey, tak apa. Let's say termakan. Katalah termakan malam. Jadi esok kita mulakan balik. Tak ada masalah. Jadi jangan ada masalah muntah-muntah macam ni. Jadi dia akan emosi dan mental kita tidak akan stabil. Ikat perut juga diet yang tidak baik. Okey, sekarang saya nak tanya Cik Puan Husna pernah dengar ada bengkung kurus ke pernah cuba? Pernah pakai lah masa pantang. Okey, kalau pantang saya tidak ada sebarang argumen lah. Okey, bengkung. Okey, Tuan Hakim pernah pakai bengkung Tuan Hakim? Pernah tahu pakai bengkung ke? Tak pernah lagi. Tak pernah ya. Tapi kan ada tahu banyak sekarang ni orang jual bengkung yang pelbagai. Orang cakap bengkung boleh kurus. Sebenarnya bengkung boleh kurus Bengkung boleh kuruskan badan anda di semasa anda memakai. Setuju. Okey? Bengkung boleh kurus semasa anda memakai. Confirm. Tapi lepas anda buang, lepaskan bengkung tu tuan-tuan, dia akan jelmakan kembali wajah yang sebenar tuan-tuan. Ya? Sebab tu saya cakap dalam diet ni tuan-tuan, tak kiralah orang tu cakap ada bengkung kurus, ada dia boleh nampak bentuk badan cantik. Buat apa kita nak nipu orang tuan-tuan? Kalau waktu mengandung sebenarnya apa tujuan bengkung? Bengkung ni dia nak jaga kita punya structure, kita punya tulang belakang kita. Dia nak jaga kulit-kulit kita daripada terus menggelebeh jatuh ke bawah. Biasanya orang berpantang dia buat benda ni. Tapi kalau orang tu dah sedia obes, bengkung tidak berguna. Pernah nampak tak iklan? Saya rasa mesti banyak nampak. Iklan, tak tahu lah Tuan Hafiz pernah cuba kan? Yang mesin lekat dekat perut tu. Tak pernah cuba tuan. Saya buat sendiri je, gelik-gelik perut sendiri je. Tuan Anik pernah tengok iklan
mesin dekat di perut tu. Dia kata saya pakai benda ni je, perut saya dah dapat six pack. Pernah ada yang vibrate. Vibrate tu lah. Okey ah, okey. Tuan Hakim pernah cuba ke vibrate tu? Pernah. Tapi pernah? time sekolah dulu kan. Pakai dekat bicep. Lepas tu macam mana tuan? Kembang tak bicep? Adalah dia punya getaran tu tapi sakit juga lah kalau pasang kuat. Okey tuan-tuan. Sebenarnya ada yang tanya saya kan. Kita tengok banyak viral mesin lekat di perut dia pakai, lepas tu getar badan kan. Sebenarnya mesin lekat di perut ni prosesnya hanyalah menggerakkan otot yang ada di bahagian perut. Tetapi hakikatnya ia tidak membakar lemak dekat badan kita. Hakikatnya ia tidak membakar lemak dekat badan kita. Sebab tu saya boleh cakap mereka yang menjual benda-benda tu dia lebih kepada manipulasi kita punya pemikiran. Kalaulah sebenarnya orang ambil model-model yang cantik, yang segak-segak, pakai kemudian buatkan perniagaan. Itu strategi marketing diorang. Cuma saya nak maklumkan tidak ada mesin lekat di perut yang boleh menguruskan badan anda. Itu fakta sainsnya. Sebab otot kita ni dia bukan macam tu boleh bakar lemak dengan tepek-tepek je. Okey, apa yang orang buat bila diet ni dia jogging setiap hari, betul tak? Bila diet kena jogging, betul lah Pak Fauzia? Pak Fauzia jogging tak? Tak dengar Puan? Oh minta maaf Puan, saya tak dapat dengar. Kami tak dapat dengar. Nanti cuba Puan test balik audio Okey. Puan Zulaika, biasa jogging tak? Jogging. Suami selalu jogging. Suami tu jogging. Asal kurus kena jogging. Asal kurus jogging betul tak? Okay. Sebenarnya jogging sebahagian daripada senaman boleh dibuat tapi tak semestinya setiap hari lah. Untuk jogging tak semestinya setiap hari. Dan ini masalah terbesar. Orang ada masalah bulimia. Dia ada masalah yang dia terlalu obses nak kurus. Jadi ini masalah lah. Okay. Ubat kurus membunuh pernah masuk berita satu ketika dulu. Saya rasa kat sini tak ada yang ubat kurus lah. Ini tak perlu kita mulakan. Okey tuan-tuan. Sekarang kita pergi kepada teknikal macam mana kita nak buat diet kat badan kita sendiri. Okey. Habis tu diet ni nak mula macam mana. Okey. Nak mula macam mana tuan-tuan? Tuan Hakim nak mula macam mana tuan-tuan? Tuan Hakim. Kena cari mentor. Okey. Jawapan. Itu kalau betul jawapan saya buat periksa tu saya bagi markah 100% lah dekat Tuan Hakim tadi. Okey, sekarang saya nak kepada kita tahu kenaikan berat badan kita tuan-tuan. Kenaikan berat badan kita semuanya berkait dengan kalori. Kenaikan berat badan kita semuanya melalui kalori. Okey, kenaikan berat badan kita. Sekarang saya nak bagi satu persatu. Apa tu kalori tuan-tuan? Dalam kita proses penurunan berat badan. Hello, saya dengar ada nangis Laris sekejap minta tolong peserta tolong mute-kan. Okey, terima kasih. Okey, silakan Tuan Aris teruskan. Okey, hello. Yes. Okey, alhamdulillah masih lagi ya. Okey, sekarang tuan-tuan. Sekarang kita pergi kepada bab yang terpenting dalam program pada pagi ini, iaitu kita nak belajar nak buat meal plan kita sendiri tanpa ikut diet orang lain. Okey, saya nak ajar tuan-tuan puan macam mana kita nak buat meal plan diet kita sendiri tanpa kita ikut orang lain. Pertama tuan-tuan, saya nak maklumkan semua makanan yang kita makan nak naik ke berat badan, nak turun ke berat badan, semuanya berkait dengan kalori. Kalori pemakanan, kalori yang masuk, kalori yang keluar. Okey, kalori yang masuk, kalori yang keluar. Apa itu kalori tuan-tuan puan? Kalori adalah apa? Kalori ini dikenali sebagai satu ukuran tenaga. Ukuran tenaga yang macam mana? Yang melibatkan tentang pemakanan dan juga pengeluaran kita. Unit bagi tenaga adalah nama dia kalori ataupun kilojoule. Okey? Dia ada dua. Pernah jumpa tak? Saya nak tanya. Puan Usna pernah nampak tak KCAL dengan KJOULE ni? Pernah? Okey, dekat bahagian makanan ada kan? Banyak kan? Betul. Okey, kebiasaannya
untuk diet ni, dalam mana makanan pun kita makan, Puan Fauziah pun saya rasa mesti pernah nampak bahagian ni. Dalam pemakanan kita, apa beza KCAL dengan KJOUL ni? Dalam makanan kan kita tengok dalam contoh dalam makanan tu tengok baca label dia, oh ini 50 kalori. Ni 50 kJ. Okey. Saya nak maklumkan dua-dua ni adalah sama. Cuma kalori adalah ukuran yang digunakan oleh British. KCAL, kalori. Kita menggunakan Malaysia, kita mengikut British, kita guna ukuran makanan kalori, dan ukuran untuk kilojoule adalah digunakan kebanyakan di negara Amerika. Okey. Jadi lepas ni makanan semuanya sama je. Kalori atau kilojoule kita tengok kepada ukuran kalori. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, makan kita, turun berat kita semua berkait dengan makanan yang kita makan. Kalau panjang kita ada ukuran sentimeter betul. Kalau berat kita ada kilogram. Tapi kalau ukuran tenaga kita akan guna kalori. Okey? Okey tuan-tuan, hello. Yes. Okey, alhamdulillah. Masih bersama saya. Okey. Apa yang menyumbang unit berat naik untuk berat naik atau turun ni? Pertama tuan-tuan, yang menyebabkan berat kita naik adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat. Karbohidrat adalah merupakan sumber tenaga utama yang memberikan kita tenaga. Cuba sebutkan karbohidrat yang tuan-tuan yang tahu kat sini. Saya rasa dah ada ni soalan bocor ni. Tuan Ani, apa karbohidrat yang paling mudah kita jumpa sekarang dekat Malaysia? Nasi, okey. Tuan Hakim, karbo. Lagi apa Tuan Hakim? Roti. Puan Husna? Mi. Nice. Okey. Moderator, Fatin, apa lagi? Karbo. Bijirin. Cereal, okey. Tuan Hafiz, karbo yang ada dekat Malaysia? Spaghetti. Okey. Lapar pula spaghetti nanti cari tuan. Tu lah, ingat Okey, sebenarnya tuan-tuan, dalam orang faham bila diet dia kata kita kena tinggal nasi. Betul, pernah dengar tak diet Atkins? Dia kata kita kena tinggal nasi diet. Sebenarnya tuan-tuan, bila diet saya nak minta buat catatan penting, diet yang seimbang, diet yang kita nampak berpanjangan, kita tak tinggal karbohidrat ni. Kita takkan tinggalkan. Jangan tinggalkan sumber utama pemakanan karbohidrat. Kerana daripada sumber karbo inilah yang memberikan sumbangan terbesar dalam tenaga kita. Okey. Kenapa tak boleh tinggal karbohidrat? Saya bagi tahu contoh Atkins. Okey, saya sebut terus diet Atkins. Diet Atkins pernah dengar tuan-tuan? Pernah. Okey, diet Atkins saya juga pernah buat dulu tapi tak bertahan lama sebab saya orang Kedah. Bila orang Kedah ni dia adalah orang yang memberikan manfaat padi ataupun beras ke seluruh Malaysia. Dalam perut saya ni perut bendang tuan-tuan, perut sawah bendang. Bila saya tinggal nasi tuan-tuan, saya jadi zombie tuan-tuan. Hari pertama saya steady lagi. Hari kedua saya okey. Hari ketiga saya dah jadi jeling je nasi. Hari keempat saya lantak 3-4 pinggan nasi tuan-tuan. Saya kata mampulah pergilah dengan diet. Tak adalah aku nak tinggal nasi. Saya terus nasi. Sebab saya tak boleh berenggan dengan nasi. Karbohidrat tuan-tuan, bila orang tu tinggalkan karbo, contohnya lepas ni kalaulah dalam kepala sekarang ada cita-cita nak buat diet tinggalkan karbo, percaya tuan-tuan, dia akan jadi spring diet. Maksudnya spring diet, bila kita tinggalkan sumber terbesar dalam kalori pemakanan kita, iaitu karbohidrat, kita akan kehilangan satu benda yang besar dan kita akan turun berat badan cepat. Orang cakap nak turun berat badan cepat kena tinggal nasi. Betul, kita tunggu. Tapi once kita dah ambil balik nasi, berat kita akan naik mendadak. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama karbohidrat, jangan tinggalkan karbohidrat untuk diet kita. Karbohidrat kalau tak makan nasi tak apa. Tapi boleh gantikan dengan roti. Boleh gantikan dengan pasta. Boleh gantikan dengan laksa. Boleh gantikan dengan ubi. Boleh gantikan dengan bijirin. Jadi semua karbohidrat ni boleh pelbagaikan. Sebab tu dalam diet tuan-tuan, Tuan Anik, Tuan Hakim, Puan Zulaikha, jangan takut untuk makan karbo. Makanlah karbo tapi dalam jumlah yang terkawal. Kerana kalau anda tinggalkan karbo, berat anda turun cepat
tapi lepas tu akan naik cepat balik. Itu je. Jadi macam mana disebutkan tadi, pasta, spaghetti, semua tu keluarga karbo, boleh makan. Jangan risau untuk makan-makan benda yang berbeza. Tengah hari makan nasi, malam teringin makan pasta, makanlah. Sebab dalam family karbo lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh cari pasta. Protein tuan-tuan. Yang kedua, protein kat sini apa tuan-tuan? Tuan Anik, protein kat sini yang tuan nampak apa tuan-tuan? Red meat, daging merah. Red daging merah lagi. Oh, lagi. Salmon. Ya? Telur. Telur nice. Tuan Hakim lagi? Tuan Hakim pula? Kacang. Kacang, ayam. Okey. Ini saya nak beritahu kedua, boleh buat catatan. Yang kedua dan keluarga terbesar dalam diet kita mesti ada protein dalam makanan kita. Okey. Pertama tadi kita dah ada karbo. Karbo saya ambil contoh nasi. Nasi dan protein kena ada dalam badan, dalam hidangan mesti ada, wajib. Okey. Apa proteinnya? Tak semestinya ayam. Tak semestinya daging. Boleh jadi daging, boleh jadi ayam, boleh jadi telur, boleh jadi kacang. Boleh jadi kacang soya, boleh jadi avocado. Banyak sumber-sumber protein. Kadang-kadang yang menaikkan berat badan ni bukan sebab protein sahaja, tetapi disebabkan dia ambil banyak protein dalam hidangan pinggan dia. Saya bagi contoh. Hello. Yes. Alhamdulillah. Okey. Saya bagi contoh. Dalam pinggan makan tengah hari nanti, dia ada nasi. Dalam nasi itu dia masukkan telur. Kemudian ambil ayam sikit. Ambil udang sikit. Ambil ikan sikit. Sikit dia tu last kali dia jadi 4 protein dah kat situ. Telur dia ambil daging dia ambil, ayam dia ambil, ikan dia ambil, kemudian dia ambil juga dengan daging. Jadi ada 4 dah protein kat situ. Ikan pun dia ambil. Jadi masalah. Jadi sebab itu dalam diet kita kena ada satu je. Kita punya keperluan protein kita sebaiknya. Kalau ada nasi, cari satu bahagian karbo. Yang kedua, cari satu bahagian protein. Kadang dia nak ambil tempe, kadang dia nak ambil macam-macam. Jadi itu yang menyebabkan berat naik. Yang ketiga tuan-tuan, dalam makronutrien utama dalam diet mesti ada lemak. Lemak ni kita tak risau sangat sebab dah ada dalam macam-macam hidangan yang kita makan. Contoh apa lemak tuan-tuan? Tuan Hakim, apa yang Tuan Hakim nampak dekat dalam ni? Sumber lemak. Minyak. Lagi? Santan. Puan Fauzia, okey lagi? Audio okey lagi tak? Saya cuba. Okey ke? Saya tak dengar lagi. Perlahan, kena kuatkan sikit. Puan Zulaika, apa sumber yang nampak dekat sini, sumber lemak? Daging. Ya? Daging. Okey. Tuan Anik, apa yang tuan nampak lagi selain daripada yang disebutkan tadi? Mentega. Okey. Saya nak kongsikan sumber-sumber lemak ni wajib ada dalam diet kita walaupun kita tengah diet. Okey? Walaupun kita tengah diet mesti kena ada lemak juga sebab dalam lemak ni masih bukan semua lemak jahat. Dalam diet kita jangan ingat bila kita makan lemak terus jadi lemak. Tak. Contohnya makan daging berlemak terus jadi lemak. Tak semestinya. Kadang-kadang jika mengikut keperluan boleh jadi sumber tenaga. Dan jangan terkejut kalau lebih karbohidrat dalam badan boleh bertukar menjadi lemak walaupun dia bukan lemak. Okey, saya ulang. Lemak tak semestinya makan terus jadi lemak. Tetapi karbohidrat kalau terlebih makan boleh jadi lemak. Dapat poin saya? Karbohidrat ni macam mana? Karbohidrat ni termasuk nasi, termasuk ubi kentang, termasuk pasta, spaghetti sebagainya, kalau berlebihan jadi lemak. Termasuk juga dengan buah-buahan. Ada orang dia cakap, saya diet, saya makan buah aja. Pagi buah,
malam buah, dia buat diet pisang. Pagi pisang 3 biji, tengah hari 3 biji, malam 4 biji pisang. Makan pisang je. Sebiji pisang mempunyai 110 kalori. Kalau makan 5 biji dah dekat 550 kalori dah. Sekali makan. Kalau dia makan 5 kali pisang, 5 biji pisang dalam satu hari, kalori dia dah banyak habis kat situ. Jadi kita kena ingat walaupun dia buah, bila berlebihan dia bertukar jadi lemak. Itu buah. Walau orang cakap baguslah makan buah coach, baguslah coach buah mana, tapi buah kita ingat bila dia ada fructose, dia ada gula, bila masuk badan kita makan berlebihan dia bertukar menjadi lemak. Hello. Yes. Jadi fahamlah lepas ni selama ni aku diet aku makan buah je. Jadi kita baiki kat situ, tak semestinya makan buah. Jadi buah mesti ada kawalan juga. Mesti ada had kita nak ambil. Ini dah lah baru lepas makan nasi, makan pisang pula lepas tu. Pisang pula bukan satu, sampai 3-4 biji. Tu yang jadi pisang tu. Itu yang pisang tu berat tak turun. Tapi sebenarnya pisang tu yang bertukar jadi lemak. Kecuali yang takkan naik berat badan. Tonton jangan risau kalau makan. Dia takkan naik berat badan adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran makanlah banyak mana pun. Makanlah, ambil banyak, satu pinggan besar sekalipun tak akan naik berat badan. Sebab apa? Dalam sayur ni dia hanya mempunyai serat, dan jika kita berlebihan makan takkan tukar jadi lemak. Dia akan pergi ke mana? Keluar jadi najis kita. Sebab tu siapa yang ada masalah sembelit, better cari makan sayur banyak-banyak. Itu akan membantu kalian untuk memudahkan proses pemberakan. Pemberakan, perkumbahan. Berak pula. Okey, teman-teman. Yang terakhir kita pergi pada hari ini adalah bina plan pemakanan anda sendiri. Tadi kita dah belajar secara mudah macam mana apa itu karbo, apa itu protein. Yang inilah menyebabkan berat badan kita naik. Tapi adakah kita perlu tinggal semua? Tak perlu. Tak perlu tinggal semua. Yang kita perlu buat adalah tentang kawalan. Okey, teman-teman. Hello. Yes. Teman-teman, kita sambung 3 makronutrien yang saya sebutkan tadi. Karbo, protein, lemak. Jika melebihi keperluan, jika keperluan tenaga kita itu melebihi, maka kita akan menjadi macam ni, teman-teman. Ya. Ini kes orang ambil lebih lah. Dia ambil protein lebih, dia ambil lemak lebih, jadi dia akan berkembang juga. Dia akan berkembang. Walaupun dia makan buah, dia still akan menyebabkan perkembangan berat badan. Okey, teman-teman, boleh buat catatan. Ini penting sangat. Membuat plan diet sihat sendiri. Apa yang perlu anda mula dengan untuk buat diet anda? Okey, pertama tadi saya ada dapat jawapan tadi. Puan Husna sebut tadi. Timbang berat ke Puan Zulaika? Saya. Oh, okey lah Puan Husna. Kita bagi hadiah. Tak adalah. Puan Husna sebut timbang berat badan. Pertama sekali kita nak tahu kita ni wajar turun berat badan dah Tuan Hakim. Kita buat apa Tuan Hakim? Timbang berat badan kita Tuan Hakim. Timbang berat. Kita kena sedar yang kita mungkin dah bertambah berat ataupun mungkin kita dah berkurang ke terpulang. Kita timbang berat badan kita. Yang kedua, cipta waktu makan sendiri. Pernah tak tuan-tuan kadang tengok baca dekat FB, dia bercakap kalau you diet, you jangan makan lebih dari jam 8 malam. Pernah dengar tak? Tuan Anik pernah dengar tak? Pernah. Pernah? Tuan Anik ada buat tak? Ada. Ada pernah buat? Ada. Okey, Tuan Hakim, pernah buat diet nak kurus jangan makan lebih dari jam 8 malam? Pernah. Pernah buat? Puan Zulaika pernah buat? You jangan makan lebih 8 malam, nanti gemuk lah. Pelan-pelan. Saya tak tunggu jawapan Puan Zulaika. Saya tengok Puan Zulaika senyum, saya tahu dah. Dia memang pernah buat tu. Okey. Sebenarnya teman-teman, ambil satu nota yang sangat penting. Makan malam pada jam berapa sekalipun takkan gemukkan badan. Makan malam jam berapa sekalipun takkan gemukkan badan. Kecuali jika makanan yang anda ambil itu berlebihan daripada keperluan anda. Okey? Maka kecuali jika makanan itu anda ambil lebih daripada keperluan. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan.
Hello. Yes. Saya bagi contoh mudah. Katalah satu hidang nasi. Di sehidang nasi. Ada ayam, ada nasi, ada sayur. Okey, ayam ambil ayam besar lah, ayam. Saya KFC besar, nasi segenggam besar, lebih 2 senduk. Kemudian sayur. Satu hidangan ni, katalah dimakan pada pukul 6 petang. Dia makan sebelum pukul 8 malam. Satu hidangan ni, ada nasi, ada ayam, ada sayur. Satu hidangan ni dia makan pukul 6 petang adalah 500 kalori untuk satu hidang nasi ni. Takkanlah pada waktu malam dia makan 9 malam, benda ni kalori 500 kalori akan jadi 5 juta kalori. Faham tak? Sehidang nasi 500 kalori, contoh sehidang nasi ada 500 kalori, ada ayam, ada nasi, ada sayur. Okey, sehidang nasi. Sehidang nasi ni 500 kalori. Kita pun makan waktu petang 500 kalori. Satu hari tu tiba-tiba kita balik kerja lewat, tak sempat makan pukul 6. Tapi kita still makan menu yang sama kita makan. Takkanlah kita makan pada jam 8 malam dan ke atas, tiba-tiba sehidang nasi kita terus tukar jadi 5,000 kalori. Faham? Jadi sebab tu tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan sini, yang utama bukanlah tentang waktu bila kau makan. Waktu bila you pilih you nak makan. Tapi berapa portion yang you letak dalam hidangan makanan. Berapa portion yang you letak. Itu penting. Sebab tu saya kata cipta waktu makan anda sendiri. Tuan Hakim saya tak pasti dia kerja apa. Tuan Anik saya tak tahu dia kerja pukul berapa. Puan Ustaz saya tak tahu. Katalah dalam kereta balik-balik traffic jam, sempat makan jam 10. Makanlah jam 10. Jadi coach, orang cakap kalau makan malam gemuk tu, itu adalah mitos diet. Mitos dalam diet. Sebab kita kena ingat, ada orang cakap, dia kata waktu malam perut kita berhenti proses. Khusus kita tak mencerna makanan. Tuan-tuan, Tuhan Maha Kaya, walaupun kita tidur, perut kita still proses untuk penghanaman. Jadi jangan takut makan malam. Okey? Jangan takut makan malam. Makanlah jam berapa. Kalau orang tu kerja shift malam, waktu pagi tak sempat sarapan sebab dia tidur, maka sarapan, maksud saya bukan sarapan, maksudnya makanlah makanan pertama dia pada waktu tengah hari. Janji dia makan. Janji dalam bentuk keperluan sendiri. Jadi jangan takut cipta waktu makan dia sendiri. Sarapan orang cakap kena makan sarapan wajib pukul 7. Dah kawan tu bangun lewat. Hamba Allah tu tidur sekejap lepas subuh. Dia nak sarapan pukul 10. Sarapanlah. Asalkan portion terkawal. Jelas tuan-tuan? Jelas. Lega saya dengar. Alhamdulillah. Jadi jangan takutlah makan malam. Orang cakap makan malam, tu hati senyum. Malam ni dia makan malam tuan. Ini boleh guna dalil yang kuat tuan. Ya. Jangan takut nak makan malam. Saya pegang dalil ni lepas ni. InsyaAllah tuan. Okey. Ada yang nak tanya tentang waktu makan sendiri ni? Ada yang masih keliru? Ada yang nak tanya? Pokok tadi saya buka sikit soalan. Saya ambil masa lebih kurang 20 minit insyaAllah. Sekejap lagi. Ada yang nak tanya tentang jadual waktu makan sendiri ni? Peserta ada apa-apa soalan? Saya ada satu soalan. Okey Tuan Anik, okey. Macam tadi Tuan Arif kata perbezaan portion macam kalau makan malam tu tak efek apa-apa. Tapi macam adakah efek sebab kan kita makan malam lepas tu contohnya kalau kita tidur terus kita tak pakai unit energi tersebut. Adakah ia akan efek juga berat badan? Tak efek tuan. Oh tak efek. Okey saya ulang Tuan Anik dia tanya kita kalau kita makan waktu malam lepas tu badan kita tidur kan, betul tak? Okey tuan-tuan tidur kemudian adakah badan itu masih berfungsi? Macam tu pembakaran penggunaan tenaga tu. Sebab in comparison of having a breakfast, tapi the rest of the day kan kita bekerja. So kita pakai unit energy tu tapi malam kita tak pakai. So adakah macam efek yang sama? Okey, soalan ni sangat popular. Maksudnya adakah dengan kita makan malam dia akan ganggulah kita punya pemakanan tu, maksudnya tenaga tu tak diguna. Sebenarnya tuan, dalam diet ni dia bukan kira pada waktu bila kita makan ataupun waktu bila kita nak makan. Tetapi sebab waktu tidur sekalipun badan kita sedang membakar kalori.
Ramai yang tidak tahu fakta yang sangat baik sebenarnya. Ketika kita tidur, jika tidur kita berkualiti, badan kita masih lagi membakar kalori. Boleh sampai 500 kalori. Sebab kita kena ingat, penggunaan tenaga dalam badan, pembakaran dalam kalori dalam badan bukan semasa bersenam saja. Tetapi pembakaran kalori dalam badan kita ni, penggunaan tenaga digunakan selagi jantung kita berdegup. Kalori dikira berdasarkan untuk jantung berdegup, untuk pengaliran darah dalam badan, untuk pergerakan kita dan semua proses dalam organ badan kita memerlukan kalori. Jadi sebab itu, bila kita tidur, badan kita masih lagi membakar kalori. Walaupun kita tidur disebabkan penggunaan tenaga. Jadi sebab tu saya cakap, selagi kita punya portion makanan yang kita makan itu terkawal dalam satu hidangan yang lengkap, masih lagi tak lebih pada kalori, maka berat kita tak akan naik lah. Badan berat kita tak akan naik, tak akan menggemukkan badan kita. Sebab tenaga itu masih digunakan dalam pernafasan kita memakan kalori. Sebab tu ada orang cakap, dia kata kita duduk saja pun bakar kalori. Yes, betul. Tapi tak banyak lah macam senam. Sebab proses pernafasan kita, proses pergerakan jantung, aliran darah, semuanya membakar kalori. Ini kalau nak tengok lebih detail, mungkin saya boleh cadangkan, boleh buka ncbiresearch.com. Dekat situ boleh type, dekat situ burn calorie after we sleep. Okay, after we sleep. Dia macam after burn calorie lah, maksudnya selepas kita tidur. Boleh buka dekat ncbi.research.com. Di situ banyak jurnal-jurnal berkaitan dengan fitness yang menceritakan tentang benda ni. Jadi ramai orang cakap takut makan malam sebab dia kata saya tak kerja pun malam, tapi makan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Selagi kawal portion. Okay? Menjawab ke tuan? Okay, Alhamdulillah. Okay, ada lagi soalan tentang pilihan pemakanan? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Ada yang nak tanya sikit lagi? Saya buka lagi satu soalan sebelum saya pergi ke bahagian lain. Jelas semua? Okay. Saya nak kongsikan sini, maksudnya cipta waktu makan anda sendiri. Kalau anda orang yang kerja malam, cipta waktu makan malam sendiri. Kalau anda orang yang balik kerja pukul 9 malam baru sempat makan, makanlah 9 malam, tak ada masalah. Cuma yang orang tak bagi makan lepas, orang tak bagi, yang tak galakkan makan malam ni sebab apa? Sebab dia kata nanti you nak tidur, you gemuk. You gemuk tu salah. Dia bukan sebab you gemuk. Bila kita tidur lepas makan, kita jadi tak selesa. Perut kita jadi macam tak selesa lah sebab kita tengah baring, terutama orang yang ada masalah gastrik. Jadi waktu kita tidur juga, badan kita masih lagi menghadam makanan. Itu kadang-kadang sebab tu kita cadangkan kalau nak lepas makan, kita rehat sekejap sejam. Sebab apa? Kadang-kadang dia takut jadi angin, dia tolak kepada esophagus kita, kita rasa macam tak belahak. Jadi sebab tu dia tak galakkan kita makan terus tidur. Efek dia bukan sebab gemuk, tapi efek dia sebab perut kita tak selesa baru lepas makan. Itu saja. Terutama mereka yang ada masalah gastrik. Itu je. Yang lain tak ada masalah. Okey, cabaran yang ketiga tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam diet ni saya banyak latih klien-klien saya untuk kita buat cabaran ringkas. Cabaran ringkas dalam kehidupan kita. Nama dia cabaran ringkas, limitkan air manis. Okey? Limitkan air manis. Semua pemakanan kita, air ni tuan-tuan, ni saya beri contoh air yang kita minum ni, air manis terutamanya mempunyai kalori. Okey? Ini air contoh. Bismillah. Ni air kosong tuan. Okey, ini air. Air manis, katalah teh tarik. Dalam cawan ni ada teh tarik. Dan teh tarik ni kalori dia adalah 120 kalori untuk 250 ml air, cawan air. Katalah tuan-tuan hari itu minum 120 kalori. 120 kalori daripada air teh tarik. Maka 120 kalori dah masuk dalam badan. Kemudian makan nasi lagi, nasi lemak semua ada lebih kurang 400 kalori. 400 kalori campur 120 dah jadi 520 kalori dah habis dekat situ. Katalah hari itu tuan-puan biasa sehari mesti teh tarik 3 kali. 120 kalori, 120 kalori, 120 kalori untuk 3 teh tarik. Dah jadi lebih kurang dalam 360 kalori. Sehari saja
tuan-tuan dan perempuan habiskan 360 kalori untuk air. Air tertarik. Tapi tuan-tuan itu kata macam nak diet lah, coach saya rasa nak diet. Saya tak akan minta banyak-banyak untuk anda terus buat senaman, walaupun itu bagus. Tapi apa yang saya cadangkan permulaan adalah limitkan dulu air manis. Gantikan dengan air kosong. Air kosong tuan-tuan dan perempuan sampai kiamat, insya-Allah kosong kalori. Air kosong, air putih, sejuk ke, panas ke, kosong kalori. Sekiranya tuan-tuan dan puan sedang dalam proses penurunan berat badan, kurangkan air manis, mulakan dulu, kurangkan air manis. Biasa 3 kali sehari, buat sekali je sehari. Biasa sehari sekali, buat setengah gelas sehari. Tuan-tuan, percayalah, seminggu tuan-tuan akan dapat result yang baik. Seminggu je tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dan puan boleh jimat kalori banyak sangat daripada air manis. Kadang kita bukan makan banyak sangat pun, tapi air manis kita lebih dalam kehidupan kita sehari. Itu yang menyebabkan punca kenaikan berat badan sebab daripada gula yang kita minum. Berlebihan. Jadi kalau siapa yang nak turun berat badan, selain daripada cadang buat pelan pemakanan sendiri, tuan-tuan boleh buat cabaran ringkas, seminggu aku nak makan sekali sehari je. Jadi pada seminggu cuba buat dulu 6 hari ataupun cuba buat dulu 5 hari, 1 hari buatlah cheat day. Minumlah air manis banyak mana nak minum. Dan diet jangan straight sebulan terus target. Tak. Kita mula jangka pendek dulu. Hari ni aku target 3 hari tanpa minum manis. Hari keempat aku baru nak minum manis. Buatlah tuan-tuan. Tak ada masalah. Jadi hari keempat, hari pertama, kedua, ketiga air manis tak minum. Hari keempat baru minum. Itu pun secawan. Tuan-tuan, seminggu dapat result. Sebab kita jimatkan air manis. Mula tak semestinya terus drastik. Boleh mula berperingkat. Biasa 3 cawan, boleh mula sehari sekali, sehari 2 kali. Kurangkan seperingkat. Tengok test dulu badan kita. Jadi daripada air manis ni lah ramai yang tahu dia adalah ubat dan formula mudah turunkan berat badan. Ini biasa kalau nak, ini cepat tuan-tuan. Saya biasa cadang macam ni. Biasanya kalau klien tu datang, dia nak pergi interview untuk check BMI, nak interview job, nak interview kerja. Biasanya dapat berat badan idea dalam masa seminggu 2 minggu. Saya kata okey, stop dulu air manis, minum hari kelima baru minum. Macam tu biasa saya bagi lah. Itu cadangan saya. Hello. Yes. Okey. Nice. Okey, cabaran ringkas yang kedua boleh buat cabaran segenggam nasi karbo. Siapa nak buat nasi biasanya makan sampai 2 senduk, boleh makan satu genggam. Satu genggam tangan kita, ukuran genggam tangan kita, tak ada masalah. Boleh buat cabaran ringkas je. Kalau makan mi, pastikan mi genggam dia macam ni. Kalau makan nasi, karbo dia macam ni. Kalau makan roti, ukuran macam ni. Kalau roti biasanya dalam 3 keping dah cukup. Kalau makan laksa, ukuran dia segenggam juga. Makan pasta segenggam juga. Jadi tak kisah karbo apa yang you makan, yang you pilih, asalkan dapat jaga dia punya portion. Okey, cabaran ringkas yang lain adalah tuan-tuan dan puan boleh buat sasaran sehari. Nak jogging tak mampu, kadang malu nak jogging. Kalau kita jogging kadang kita kena kecam. Kan? Kadang-kadang risau takut orang kecam dan sebagainya. Jadi mulakan dulu dengan petang ni boleh berjalan kaki. Pegang telefon, pasang Walkman ke apa sebagainya, dengar lagu, jalan je kaki. Jalan kaki berapa minit? Terpulang. Permulaan boleh cuba 15 minit dulu. Kemudian dah boleh upgrade 20 minit, 30 minit. Kita buat slow-slow. Jadi berjalan kaki sebenarnya tuan-tuan, setengah jam dah boleh bakar sampai 300 kalori. Jadi nak kurangkan berat badan, jalan kaki dulu. Tak payah fikir nak beli gym, nak beli treadmill. Kadang treadmill tu beli dah jadi penyidai tuala dah pun. Jangan beli treadmill lagi apa sebagainya. Kalau nak beli, belilah. Kalau tak nak beli, boleh mulakan dengan jalan kaki. Okey? Saya rasa itu saja dulu hidangan wajib yang boleh dapat. Saya menunjukkan tadi ada wajib biasa saya buat mesti ada sarapan pagi, mesti ada makan tengah hari, mesti ada makan malam lah. Ini hidangan wajib yang biasa kita jangan tinggal dalam diet. Kemudian suku-suku separuh saya cadangkan. Ini genggaman ya, besar tapak tangan kita boleh makan. Cadangannya untuk cadangan kita boleh makan. Portion karbo besar tapak tangan segenggam. Kalau portion protein besar tapak tangan kita ni protein. Ini ukuran dia lah. Saya izinkan untuk ambil gambar ke sebagainya. Kalau nak screenshot pun boleh untuk benda ni sebagai panduan kita
Dan seterusnya, nak sarapan apa? Sarapan jangan risau tuan-tuan. Saya bagi contoh menu sarapan. Boleh ambil secara ringkas. Ada tosai, boleh ambil tosai. Tak tosai pun boleh ambil. Cereal, tak nak cereal boleh makan biskut. Kau nak ringan-ringan. Kalau nak makan bihun soto pagi-pagi pun tak ada masalah. Yang penting karbo kita terkawas, genggam ke sebagainya. Nak makan roti roll pun boleh. Tengah hari ini cadanganlah kuih, roti 2 keping. Okay. Dan seterusnya lain, nak lunch apa? Lunch, boleh pasta pun boleh. Siapa nak makan pasta, tengok dia ada macam-macam. Dia ada karbo, dia ada pasta, kemudian dia ada udang, protein, dia ada sayur, serat. Dah cukup dah untuk menu dia. Ini nasi dia makan, ada sayur, ada ayam, ada nasi. Ini pun sama, ada lauk. Ini pun sama. Lauk, kemudian ada sambal belacan sikit. Ini semua antara menu-menu diet. Jadi sebenarnya tuan-tuan, menu diet ni bukanlah menu yang kena beli salmon, bukan kena beli salad semata-mata. Makanlah sekadar ulam-ulaman apa yang mudah dapat dekat kedai. Ada ulam raja, makan ulam raja. Ada salad, makan salad. Ada sayur, bayam, makan sayur bayam. Yang penting, yang paling mudah untuk kita dapat dalam diet kita. Okey? Nak dinner apa sama je lah. Okey tuan-tuan, saya sebenarnya kita nak buat game sikit lah tuan-tuan. Sebelum akhir kita tutup ni. Saya nak mudah je. Sekejap Mina. Sekejap tuan-tuan. Mina. Tolong sekejap. Ambil dompet. Hello. Yes. Okey tuan-tuan. Dompet, wallet. Tuan-tuan, saya nak buat akhir tuan-tuan. Kita nak buat permainan mudah tuan-tuan. Saya nak bagi hadiah dekat akhir tuan-tuan. Okey. Saya akan pilih sesiapa yang bangun dulu dan mengangkat tangannya, saya akan bagi RM1 kat dia. Saya nak back in RM1 kat dia. Boleh tuan-tuan? Boleh ya? Saya nak bagi RM1. Serius, saya bagi RM1. Biasa tuan-tuan, PKP ni RM1 lah mampu dulu Boleh RM1 lah. Okey, saya akan tengok dekat sini siapa ataupun moderator boleh tengok siapa yang awal dulu. Bila saya sebut 1, 2, 3, angkat tangan. Saya akan pilih yang paling laju, saya akan bagi RM1 tuan-tuan. Saya janji, nanti saya minta nombor akaun saya. Okey, moderator boleh tengok juga. Kita awal 1, okey, kita akan buka angkat tangan je. Saya nak angkat tangan je Saya nak pilih untuk dapat RM1. 1, 2, 3. Okey, saya nampak Puan Husna dulu angkat tangan. Okey, Puan Husna, nanti saya akan bagi RM1 kat Puan Husna Saya akan bagi RM1 Puan Husna. Saya janji nanti boleh tuntut saya, memang saya akan bagi RM1. Okey, terima kasih Puan Husna. RM1, okey. Okey tuan-tuan, round pertama kita habis. Sekarang saya up tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5 tuan-tuan. RM5 tuan-tuan. RM5. Tak cukup. RM5 dulu tuan-tuan. Tolonglah RM5 bajet saya tuan-tuan. RM5. Siapa dapat angkat yang pertama, yang laju saya akan bagi RM5 kat dia tuan-tuan. Ini bukan saya tak cetak duit tuan-tuan. Ini memang duit betul Kita tak bagi money helikopter ke apa Okey. Dalam kiraan 1. Moderator tolong tengok sebab saya tak dapat tengok. Tuan Arif. Ya. Tuan Arif, kalau nak memudah, ada slide lagi ke selepas ni? Tak ada lah. Kalau tak ada dah slide lepas ni, Tuan Arif stop share supaya boleh dapat semua dalam satu frame terus. Jadi tuan boleh tengok semua orang terus. Okey, sekejap lagi saya share semula Ada last sikit tadi. Okey. Okey, saya dah stop Okey. Okey. 1, RM5. 2, 3. Seretak semua.
Tak dapat. Puan Fatin. Cik Fatin, siapa Fatin? Sekali lagi. Sekali lagi lah, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, saya nampak Tuan Hakim dulu. Tadi saya nampak Tuan Hakim. Tuan Hakim, saya bagi kat Tuan. Nanti saya akan minta AJK mesej saya untuk minta bank in nombor Tuan. RM5 Tuan saya bagi. Okey Tuan, tahniah Tuan. RM5 Tuan. Saya bagi Tuan. Ini biasa orang main bid kan dekat biasa orang main G-Shop bid kan. Ni saya bagi duit kat Tuan. Okey, RM5. Ini saya simpan Puan Husna tadi RM1 kan. Tapi Tuan Husna boleh bertanding RM1, jangan risau. Okey. RM5 ke Tuan Hakim, saya simpan. Next Tuan. Tuan, saya nak bagi RM10 Tuan. RM10 Tuan. Saya bagi RM10. Betul saya nak back in ni, RM10 ya. RM10. Game mudah tuan-tuan. Biasa orang main iShare tu kan. Klik je dapat duit kan. Ni saya nak bagi angkat tangan je dapat duit tuan. Tak bagi tangan dah dekat dapat duit. Okey tuan, kita mula. 1 dalam kiraan RM10. 2, 3. Siapa mati? Nampak macam Puan Husna lagi. Puan Husna lagi. Oh, Puan Husna memang betul dia nak. Okey Puan Husna, saya simpan Puan. Saya RM10 rasa tu Puan. saya rasa line ni lambat lah ni. Fatin boleh tak nampak saya ni. Line lambat ni. Okey, RM10 saya simpan lagi. Puan Husna dah jadi RM11. Okey tuan-tuan. Last. Okey, kalau ada peserta yang tak buka lagi video dan nak join, boleh buka. Kita sama-sama main game. RM10 tuan-tuan. RM20 tuan-tuan. Kita tambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. RM35 tuan-tuan. RM35 saya nak bagi. Semua dah nak angkat tangan. Takut. Okey. 1, 2. Oh, tak ada yang angkat tangan lah. Saya rasa risau pula nak bagi duit ni. Sebab tengok semua masing-masing dah angkat tangan tu. 1, 2, 3. Terapi dah angkat tangan. Okey tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, tahniah kepada siapa yang menang. Okey tuan-tuan. Duit ni kita bagi nanti ya. Sebenarnya tuan-tuan, bila saya buat permainan game ni tentang duit ni, sebenarnya ia adalah tentang apa yang kita nak reward dekat badan diri kita dan apa yang kita nampak, apa yang tuan-tuan nampak daripada duit ni adalah apa? Kalori. Kalori tuan, salah tuan, bukan kalori tuan. Yang kita nampak pada duit ni adalah tentang nilai dia. Betul. Nilai duit yang kita tengok. RM1 tadi awal-awal saya buka, saya tengok masing-masing tak bernafsu lah nak ambil duit ni. Masing-masing macam beriman, tawaduk dan tak nampak lah mata duitan tu. Alhamdulillah. Tak adalah, saya gurau je. RM7 Puan Husna dia angkat tapi saya bagi ke dia. Tapi bila saya up pada RM5, saya tengok masing-masing dah nak lawan. Tuan Hafiz tadi pun macam relax je, dia pun tiba-tiba lawan. Padahal dia sepatutnya tak lawan pun, tapi dia nak lawan juga. Tuan Hafiz pun nak lawan. Bila saya offer yang bila saya offer yang RM30, terus ramai lagi yang nak on laptop baru nak on, semua nak on, semua nak tengok semua. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Jadi saya nak kongsikan di sini, ya sebenarnya tuan-tuan, dalam hidup kita dia bukan sebenarnya tentang segala benda yang kita cerita, tapi dia disebabkan oleh nilai. Kertas ringgit Malaysia ni, dia takkan ada apa-apa pun dengan kita, dia takkan ada apa-apa dengan kita melainkan nilai. Sebab kita melihat pandang ni sebagai benda ni bernilai. Jadi sebab itu kita rasa kita nak grab, sebab tu kita rasa nak ambil. Sebab tu tuan-tuan, saya nak kongsikan yang terakhir adalah tentang big why kita dalam kita punya diet lah yang kita buat. Yang kita buat, big why kita kena ada. Big why kita. Kita kadang-kadang nampak badan kita mungkin kurus. Kita nampak kita sihat. Tetapi sebenarnya kita tidak sihat dalaman. Dan bila kesihatan kita tu hilang, kita akan hilang nikmat kesihatan tu. Baru bila kita hilang tu dah, waktu tu baru kita menilai
yang kesihatan kita rupanya sangat tinggi nilainya. Kesihatan kita sangat tinggi yang tak boleh ditukar ganti walaupun kita ada wang yang banyak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, yang pertama kesimpulan daripada apa yang saya nak kongsikan hari ini tentang diet, ukur diet badan kita sendiri setelah kita belajar bahawasanya apa yang kita buat pastikan kita ada big why dan kita pandang nilai apa yang kita nak dalam hidup kita. Macam mana kita pandang nilai wang, macam itulah kita kena pandang nilai kesihatan, yang nilai kesihatan kita sebenarnya lebih tinggi daripada wang ringgit yang kita ada. Jadi insyaAllah saya rasa itu sahaja dahulu kot perkongsian yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas yang join pada pagi ini pada awal sampai habis. Ini saya tunjukkan beberapa perkongsian yang pernah join kelas saya, transformasi yang pernah dibuat. Okey, ini Kak Yanti, dia pernah join daripada jam 5, berat 64 dengan pemakanan 5-6 kali sehari makan. Kemudian ni Kak Akmal, berat turun 63 tinggal 60. Ini antara peserta yang join kelas, yang mereka join untuk coaching dengan saya direct untuk seumur hidup, lifetime access. Kemudian ada Kak Nani, daripada 91, 83, inch toss banyak sampai 38, dulu 45 inci perut dia. Sekarang perut dia 38.5. Ni tanpa sebarang suplemen, tak ada sebarang ubat pun. Saya bukan ejen Herbalife, saya bukan ejen Shaklee, saya bukan ejen apa sebagainya. Kita buat diet yang kita belajar secara teori dan kita terus praktik saja apa yang kita belajar. Okey, ini saya tunjukkan lagi berapa yang telah berjaya, Kak Bai, Kak Kama. Dan insyaAllah itu sajalah daripada saya untuk perkongsian pagi ini. Kesihatan adalah satu ibadah kita. Cuma saya nak maklum kepada tuan-tuan, hari ini saya ada buka, hari ini saja saya ada buka satu penyertaan kelas. Nama dia Masterclass Diet yang saya buka di website masterclassdiet.com. Hari ini saja saya buka untuk 100 yang pertama, dah buka dah pukul 10 pagi tadi. Saya tak tahulah kuota ada lagi ke tak. Untuk tuan-puan yang berminat untuk join nanti, boleh minta link kepada saya ataupun minta link kepada AJK lah. Nanti saya akan bagi link pendaftaran. Harga kelas ni adalah dia lebih kepada lifetime access lah. Kalau tuan-tuan nak ada lagi seminar macam ni, nak ada dalam group coaching, nak dah halang belajar, tiba-tiba rasa nak macam coaching duduk dalam group. Yang group tu saya buka untuk seumur hidup. Lifetime access untuk semua video-video contoh senaman, dalam tu ada menu makanan, dalam tu semua ada. Dan kita akan ada banyak kelas-kelas live macam ni yang kita buat setiap minggu. Kita akan adakan kelas yang ni, boleh join untuk masterclass diet saya. Harganya berapa? Harganya tak mahal tuan-tuan. Harganya sangat sesuai patutkan. Kita faham dengan PKP sekarang. Harga biasa, saya buka kelas ni biasa sampai 500 lebih lah. 500 lebih, 200 lebih sebab lifetime kan. Tapi untuk hari ni saya buka dengan harga RM98 sahaja. RM98 saja, tuan-tuan boleh akses ke semua video dalam tu, ke semua akses sepanjang hayat tuan-tuan. Ada kelas-kelas macam ni lah. Untuk 100 yang terawal saja, insyaAllah nanti saya akan bagi link. Okay, yang terakhir untuk siapa yang nak dapatkan buku tuan-tuan, ni saya tak ada stok kat saya. Boleh cari dekat Diet Tanpa Stres, buku yang saya tulis. Dalam ni ada banyak tentang mitos-mitos diet saya tulis, meal plan semua ada. Boleh cari di galeri ilmu atau kedai MPH di Popular Seluruh Malaysia. Okey, saya rasa itu sajalah untuk perkongsian pagi ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Yang duit nanti claim lah dengan saya. Yang RM1, RM2, RM5, yang RM50 tu tak adalah. Itu saja. Terima kasih kepada Tuan Anik, Ram, Muhammad, Puan Husna, Tuan Hafiz, Tuan Fatin, Umaira, Tuan Hakim, Puan Fauzia, Cik Puan Zulaika, Cik Rahman Motas selaku PD kita hari ini, Cik Vinky Chan, Vinzi yang sudi join, Puan Noria, Puan Farah, Alina dan Cik Puan Azah lah sekali dengan kita insyaAllah. Jadi terima kasih semua atas perhatian, insyaAllah kalau ada soalan nanti kita pastilah oleh Azah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Arif atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Kita boleh dapat banyak tips-tips sihat, tips macam mana untuk kurus dan kita boleh cuba untuk cabaran-cabaran ringkas yang Tuan Arif dah berikan tadi. Okey, sebelum kita berakhir, saya terima berita yang Tuan Arif ada buat buku baru, betul? Ya, ada. InsyaAllah. Okey, tajuk apa tu Tuan Arif? Boleh bagi tahu sikit?
istimewa buku tu sebenarnya tajuknya adalah tajuk seminar kita pada hari ini. Wow. Ukur diet di badan sendiri. InsyaAllah akan keluar pada awal tahun depan insyaAllah. Yang terawal akan dapat, yang paling awal dapat insyaAllah hujung bulan 12 ni. Okey. Disebabkan masa kita yang agak suntuk, jadi kita pilih beberapa soalan saja untuk sesi perkongsian kita hari ini. Ada penonton menanyakan, kalau kita nak jogging berapa kilo, macam mana kita nak tahu kita jogging berapa kilo, dan adakah jogging menggunakan sweater, kita pakai sweater tu adalah lebih baik? Okey, untuk soalan jogging berapa kilometer kita nak buat, bergantung kepada keupayaan diri kita. Macam saya cakap, permulaan untuk jogging adalah dengan kita berjalan kaki. Perjalanan kaki tu barulah kita start jogging. Dia ada dua benda. Sama ada kita nak target kepada masa ataupun jogging mengikut jarak. Kalau kita target masa, boleh target mula dengan jogging 10 minit dulu. Habis 10 minit, kita berhenti. Tak ada masalah. Ataupun kita nak buat ukuran jarak. Aku hari ni nak target mula dengan 1 km dulu. Jadi boleh mula dengan 1 km dulu. Tak ada masalah. Sebab jogging ni dia adalah endurance punya senaman, cardio yang dia akan lama-lama dia akan develop kita punya stamina. Jadi mulakan dengan yang paling ringan dulu. Dan seterusnya nak pakai sweater atau tak, sebenarnya atas keselesaan, cuma jika cuaca panas, saya tak cadangkan jogging pakai sweater. Kerana kita kena ingat, berpeluh banyak bukan indikator pembakaran lemak lagi banyak. Berpeluh banyak bukan maksud lemak senang bakar lebih banyak tak. Peluh adalah fungsi kimia dalam badan yang berfungsi untuk menyejukkan badan kita. Bila badan kita panas, peluh akan keluar daripada rongga peluh untuk menyejukkan badan kita. Jadi kalau kita bersenam, tak berpeluh sekalipun, dalam aircon, buka kipas, tak jadi masalah. Sebab berpeluh bukan ukuran badan sedang bakar lemak. Jadi sebaiknya jangan pakai sweater. Cadangan saya jangan pakai sweater masa jogging. Pakai pakaian paling ringan supaya pengudaraan berlaku dengan baik dan kita tak akan rasa, istilahnya, stroke haba boleh berlaku jika kita pakai pakaian yang panas. Stroke haba boleh berlaku. Stroke haba ni dia panas, terus kepala hitam. Jadi elakkan pakai sweater yang terlalu tebal untuk kita jogging. Kalau nak pakai sebuah style, okey je lah. Macam tu Hafiz dia suka pakai baju Adidas, tapi hari ni tengok dia tak pakai baju Adidas. Itulah. Saya tak pernah ada baju Adidas tuan. Saya yang mengharapkan sepanjang hadiah tadi dapat sweater tu. Astagfirullah. Okey, soalan seterusnya daripada peserta kita di Zoom iaitu nak tanya, diet intermittent fasting tu bagus ke? One day, one meal. Okey, intermittent fasting adalah salah satu sebahagian daripada metod diet dan juga mazhab diet yang ada dekat Malaysia. IF adalah sama macam keto diet, sama macam Atkins diet, sama macam suku-suku separuh diet. Dia adalah sebahagian daripada cara kita diet. Namun dalam IF diet ni, saya berpandangan dan ada kajian yang menunjukkan daripada NCBI juga boleh buka nanti, IF boleh dilakukan untuk jangka masa yang pendek saja. Sesuai dilakukan untuk penggunaan diet dalam jangka waktu yang pendek. Kerana kadang-kadang bila ada orang buat IF diet ni, dia tak faham. Bila dia buat puasa, kemudian dia buat open window untuk dia makan, kadang-kadang keperluan makanan dia tu boleh jadi terlebih, boleh jadi terlalu kurang. Jadi bila dia terlalu kurang, dia akan jadi spring diet lah. Maksudnya makanan yang dimakan terlalu sedikit, berat dia akan turun. Dia kata saya buat IF, turun je berat akan turun. Tetapi once you stop IF, berat akan naik balik dengan mendadak. Jadi cadangan saya, IF boleh dilakukan, tengok kita ni sesuai ke tak. Nak tengok sesuai ke tak, tengok kita boleh bertahan tak, kita boleh pandai tak kira kalori. Kalau boleh buat, cuba buat dalam seminggu dulu ataupun 2 minggu, kemudian mula stabilkan kembali diet dan tak buat IF balik. Sebab IF tak semua orang boleh buat. Untuk jangka masa pendek, okey. Untuk masa panjang, tidak. Macam tu. Okey, soalan terakhir untuk hari ini, tips untuk kita cuba suka makan sayur. Cuba makan sayur, okey. Saya dulu antara orang yang tak suka sayur. Maksudnya sekarang mulakan dulu dengan sayur apa yang kita suka makan lah. Okay, kalau tak mampu makan sayur,
boleh gantikan dengan buah-buahan. Kalau tak makan sayur, gantikan dengan buah-buahan. Maksudnya dalam hidangan kita mungkin tak ada sayur. Tak ada sayur, nasi ada lauk je. Tapi kita nak menggantikan serat fiber kita tak dapat. Fiber daripada sayur tak dapat. Jadi apa yang kita buat? Gantikan dengan daripada sumber buah-buahan. Jadi boleh ganti dengan buah. Sayur boleh ganti dengan buah. Tapi cuma saya beritahu ada beberapa sayur yang kita tak akan dapat serat dia dalam buah. Tapi itu lebih baguslah daripada kita tak gantikan apa-apa langsung. Okey, terima kasih untuk perkongsian Tuan Arif Sukri. Jadi sebelum Sama-sama. kita selesai untuk program hari ini, kita minta para peserta semua untuk kita sama-sama ambil gambar di Zoom. Kita mulakan dengan slide yang pertama. Boleh buka visual masing-masing untuk kita ambil gambar. Ya, boleh buka visual masing-masing untuk kita sama-sama ambil gambar. Okay, ready ya? Okay, saya kira 1, 2, 3 kita sama-sama senyum. Senyum, bukan sebut A. Tak Okay, record dah. Okay, 1, 2, 3 senyum. Okay, terima kasih semua untuk sesi pada pagi ini iaitu fit ukur diet di badan sendiri. Semoga segala perkongsian daripada Tuan Arif Sukri kita dapat sama-sama amalkan dan cuba untuk hidup ke arah yang lebih sihat. Terima kasih Tuan Arif Sukri, terima kasih juga kepada penganjur dan penyelaras program. Kita jumpa di program yang akan datang di My Book Festival. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum.